Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz Tarmizi. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa lagi pada hari yang kedua pelajaran kita secara online. Moga-moga semua dalam keadaan sihatlah. Jadi Ustaz doakan semua dalam keadaan sihat dan dipermudahkan segala urusan untuk kita join kelas secara online dan diberi kefahamanlah daripada Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan dengan ilmu. Allah Subhanahu Wa Taala ni Allah yang berhak bagi kefahaman kepada awak semua. Ustaz ni hanya sebagai pemudah cara. Ustaz akan terangkan secara maknanya Ustaz akan mengajar, cuma kefahaman tu Allah akan bagi kepada korang semua. InsyaAllah hari ini kita akan sambung pengajian dalam pelajaran sirah, subjek sirah tahun 5 berkenaan dengan sirah Nabi Muhammad SAW. Jadi Ustaz ni barulah dengan kalian, sebabnya tahun lepas Ustaz tak mengajar. Yang mengajar sirah pada tahun lepas Ustazah Ustazah Jannah. Ustazah Jannah. Okey, tahun ni peluang kepada Ustaz. Assalamualaikum. Sing. Saya buka mic. Tak offkan mic. Kalau rasa bising tak offkan mic. Okey. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa syur alaina min ghazaini rahmatika ya arhamar rahim. Rabbi shrahli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, kita baca doa wabak. Allahumma inni Allahumma inni a'udzubika wal juzami wa min asqam. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita dilindungi daripada wabak COVID-19 yang berkuasa ni. Okey. InsyaAllah kita tak nak cakap banyak sebab masa kita sibuk. Ustaz ni rekam mic awak, tak apa. Sebab bising. Ustaz dengar ada bising tu. Okey. InsyaAllah kita sambung pengajian sirah pada tahun ini. Ustaz mulakan hari ini dengan ulang kaji. Ulang kaji pelajaran sirah. Mungkin korang pernah belajar pelajaran sirah ni, cuma sedikit ulang kaji yang kita akan buat sama-sama. InsyaAllah selepas ni semua dah ada buku. Ada. Ada siapa ada? Buku mana Ustaz? Yang Aran tunjuk tu. Ada. Buku baru. Aran tunjuk. Buku baru tak? Baru. Ada. Okey, tak apa. Yang baru. Untuk hari ini Ni Ustaz. ya. Untuk hari ini korang boleh tengok
untuk kamu main-main. Nanti selepas ni insya-Allah Ustaz akan bagi semula untuk korang buat sedikit latihan. Kita buat latihan tu korang boleh tengok slide tu ataupun tengok video rakaman daripada Zoom ni. Okey. Insya-Allah tajuk yang kita akan bincangkan hari ini berkaitan dengan perlantikan Nabi. Perlantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul. Okey, siapa ingat peristiwa perlantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul? Okey, siapa ingat angkat tangan? Siapa ingat perlantikan Nabi ni? Macam mana perlantikan Nabi? Ajman. Macam mana? Nabi Muhammad dilantik menjadi Nabi sewaktu berumur hampir 40 tahun. Betul. Lagi? Siapa lagi tahu? Angkat tangan dulu. Okey, hari ini kita akan sama-sama belajar balik ataupun ulang kaji balik berkenaan dengan perlantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul. Okey, peristiwa perlantikan Nabi ni adalah peristiwa besar dalam Kelas lepas ni pun sama. peristiwa besar. Sekiranya tiada pelantikan Nabi, maksudnya kita beriman dengan ajaran-ajaran dahulu. Nabi Muhammad ni Rasul terakhir. Apa nak cakap kita nampak awak. Itina Ustaz open mic itu. Bisa. Okey. Okey, betul Muhammad. Nabi Muhammad ke Gua Hira, betul Muhammad. Okey, Muhammad cakap kat chat. Okey, tak apa. Kita sambung. Peristiwa pelantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni peristiwa besar. Ustaz cakap tadi disebabkan kalau tak ada peristiwa pelantikan Nabi Muhammad sebagai Rasul, kita ajaran yang lama. Rasul-rasul yang sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad dikirim. Kita tak dengar tak Ustaz? Awak mutekan mic awak dulu. Tak apa, mute dulu. Sebab Ustaz tak mengganggu, sebab dia mengganggu kan. Baik. Tak nampak dah. Okey. Nampak. Okey, peristiwa Nabi Muhammad dilantik sebagai Rasul peristiwa besar kan. Disebabkan sekiranya kita tidak Nabi Muhammad tidak dilantik menjadi Rasul. Cikgu ada sharing ni. Dengan Rasul sebelum ini. Jadi Allah kirim Nabi Muhammad sebagai Rasul ni, lantik Nabi Muhammad sebagai Rasul ni untuk kita beriman dengan ajaran Islam. Ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi. Apa yang dibawa oleh Nabi? Satu-satunya kitab yang dibawa oleh Nabi. Apa? Al-Quran. Al-Quran yang kita baca harian. Al-Quran adalah mukjizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizat besar, mukjizat yang besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan mukjizat itu mukjizat yang paling besar yang telah dibawa. Jadi agama Islam ni adalah agama yang kira sebagai agama yang hebat, agama yang dijunjung, terkenal disebabkan mukjizat. Tak ada siapa boleh buat Al-Quran tu. Hanya boleh tiru sahaja, ubah perkataan. Tu tak aci. Quran, siapa nak buat Al-Quran, siapa boleh buat, dia hebat. Sebab Quran ni bukan dibuat oleh Nabi, tapi kata-kata siapa? Al-Quran ni kata-kata siapa? Allah. Al-Quran ni kalamullah, kata-kata Allah. Okey, kita terus kepada pelantikan Nabi. Okey, Ustaz akan share screen. Korang boleh rujuk
Ini tajuk kita pada hari ini. Bakal Rasul. Oh. Boleh. Muzakahan. Okey, slide yang seterusnya. Okey, apakah peristiwa turunnya wahyu pertama? Peristiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul ni. Ya. Ustaz ni sama semua. Fine. Peristiwa turun. Ya. Ibu pun ada biasa juga. Semua off mic. Semua off. Tak mengganggu. Lebih nak ada. Okey, sambung. Okey, peristiwa turunnya wahyu pertama di gua apa? Di gua Hira. Di gua Hira. Peristiwa turunnya wahyu pertama di gua Hira. Okey, peristiwa turunnya wahyu ni kita kena ingat beberapa poin. Poin yang penting peristiwa wahyu ni waktu Nabi berumur ya. Ayat. Iphone dekat luar tu. Okey. Satu. Okey. Nabi mula beruzlah waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 40 tahun. Okey. Nabi berumur 40 tahun. Nabi beruzlah ataupun Astagfirullah. Itu bising, pasal mute mic. Okey, Nabi mula beruzlah. Beruzlah ni maksudnya mengasingkan diri. Mengasingkan diri, lari. Nabi mengasingkan diri daripada orang ramai. Dia berseorangan pergi ke Gua Hira yang terletak di Jabal Nur ni. Di Gua Hira. Nabi pergi ke Gua Hira yang terletak di Jabal Nur. Ketika waktu itu Nabi lebih kurang berumur 40 tahun. Nabi bermula rasa nak beruzlah, rasa nak mengasingkan diri daripada ni nombor 3 ni, mengasingkan diri daripada kaum Quraisy yang menyembah berhala. Okey. Tu kita boleh tengok sifat Nabi. Sifat Nabi ni dia rasa dah masa tu dia tidak dilantik lagi sebagai Nabi. Tapi dia kan rasa bahawa orang yang menyembah berhala ni adalah orang yang salah. Kaum Quraisy ni menyembah berhala ni adalah perlakuan yang salah. Disebabkan itu Nabi rasa tak tenang. Nabi mengasingkan diri daripada kaum dia, kaum Quraisy ni. Yang berada di Mekah ni. Nabi mengasingkan diri pergi ke Gua Hira yang terletak di Jabal Nur. Okey, gua tu nama Gua Hira. Yang ada dekat Mekah sekarang. Yang terletak di Jabal Nur. Okey, yang kita perlu ingat Gua Hira. Okey, ini peristiwa gua yang kita perlu ingat disebabkan peristiwa besar yang berlaku di situ. Peristiwa apa yang berlaku? Peristiwa perlantikan Nabi kita. Yang kita ingat, contoh kita dilantik sebagai pengawas. Kita ingat sebab kita dilantik sebagai pengawas di Dewan, contoh Seriti, di Dewan Seriti. Kita ingat, tapi itu sebagai pengawas. Ini sebagai Nabi ataupun Rasul yang membawa agama ataupun membawa tanggungjawab besar. Macam pengawas tadi dia bawa tanggungjawab juga. Tanggungjawab dia apa? Memastikan disiplin sekolah dalam keadaan yang baik, membantu guru-guru. Macam Nabi ni dia bawa benda yang lagi besar. Apa benda yang lagi besar? Dia akan bawa wahyu. Allah turunkan wahyu kepada dia akan sampaikan kepada kaum dia. Mula-mula macam mana kita tahu? Contoh, kita dah belajar sebelum ni cara dia untuk menyampaikan dakwah dia. Dakwah ada cara pula di
Dakwah ada cara pula untuk disampaikan. Cara yang pertama Nabi buat cara rahsia. Cara yang kedua secara secara ni lah, secara menunjuk ke orang dakwah ni. Yang pertama sirriyah ni dia orang Kelantan panggil nusuk. Dia secara sembunyi-sembunyi. Tu dakwah. Maknanya dakwah ni untuk tarik orang juga peristiwa besar. Jadi sebelum Nabi berdakwah ni, pelantikan Nabi adalah peristiwa besar. Nabi bawa amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amanah tu besar, disebabkan amanah tu besar, Nabi tahu siapa yang mampu untuk bawa amanah. Okey. Nabi mengasingkan daripada kaum Quraisy. Okey, ini sifat Nabi. Kristina, ni awak bising. Ni, mic awak bising. Maaf saya. Okey. Ni sifat Nabi. Sifat Nabi dia tak suka. Dia tahu benda tu tak elok. Jadi dia lari daripada tempat tu. Ataupun dia mengasingkan diri daripada satu tempat yang dia rasa tak elok ataupun tak baik. Ni contoh yang baik untuk kita boleh ambil. Sebagai seorang pelajar contoh, rasa kawan-kawan kita tu kawan-kawan yang boleh merosakkan kita ataupun kawan-kawan yang boleh menjadikan kita seorang yang lara ataupun seorang yang tak nak belajar, malas belajar. Jadi kita lari daripada kawan tu pergi ke situasi yang lebih baik. Itu sifat Nabi yang kita boleh tiru. Dia mengasingkan diri daripada kaum Quraisy tadi. Okey. Peristiwa ni berlaku bila pelantikan Nabi ni. Peristiwa ni berlaku 17 Ramadan tahun sebelum hijrah. Okey. Sebelum hijrah. Kenapa sebelum hijrah? Sebab Nabi belum berhijrah ke Madinah. Jadi tahun hijrah tu adalah tahun sempurna Nabi berhijrah ke Madinah. Ni 13 tahun sebelum hijrah. Pelantikan ni berlaku 13 tahun sebelum hijrah. 17 Ramadan. 17 Ramadan 13 tahun sebelum hijrah bersamaan 610 Masihi turunnya wahyu pertama. Okey, siapa ingat peristiwa turunnya wahyu pertama ni? Apakah wahyu yang disampaikan? Permulaan wahyu yang disampaikan apa? Okey. Surah Al-Alaq. Okey ni tengok. Iqra bismi rabbikal a'la. Yang merupakan yang menyeru kepada Muhammad Iqra. Okey. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni didatangi. Allah minta Jibril untuk turun pergi dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni untuk mengajarkan Nabi wahyu yang pertama. Okey. Jibril ajar Nabi untuk menjadi sebagai guru kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita boleh contoh. Jibril menjadi guru kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa dia menjadi guru? Sebab apa kita gelarkan Jibril itu sebagai guru? Disebabkan ilmu ataupun wahyu yang disampaikan tu. Wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu. Wahyu apa yang disampaikan? Surah Al-Alaq ayat yang pertama. Okey, surah Al-Alaq ayat yang pertama. Apa perkataan Iqra? Apakah maksud perkataan Iqra ni? Apa? Kan? Okey. Okey, semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berulang-alik dari rumah ke Gua Hira tadi, selama tempoh baginda mengasingkan diri daripada penduduk Mekah, baginda sentiasa berfikir tentang keagungan Allah. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dilantik menjadi nabi lagi,
dia berfikir dah. Dia rasa dah kekuasaan Allah tu ada. Ni yang orang kafir Quraisy pusing-pusing Kaabah ni, dia rasa ni bukan ajaran yang betul, ni bukan anutan yang betul. Ni yang pusing Kaabah. Kalau ikut cerita zaman dulu, orang kafir Mekah ni adalah orang kafir yang betul-betul jahiliyah. Maknanya tawaf di kawasan Kaabah tu ada cerita dalam keadaan yang tidak elok. Tidak elok untuk kita. Kita rasa pun kita tengok pun kita tahu dah tidak elok. Okey. Baginda terus kita sambung. Nabi didatangi malaikat Jibril yang menyeru kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia seru perkataan Iqra. Kita sebagai waktu itulah Nabi permulaan tengok Jibril. Kita pernah dengar cerita Nabi tengok Jibril, Nabi sangat takut. Nabi sangat Nabi sangat takut pada waktu ketika berjumpa dengan Jibril alaihi wasallam. Okey, tetapi Nabi menjawab masa Jibril seru kepada Nabi untuk membaca perkataan Iqra ataupun membaca perkataan Iqra ni. Nabi menjawab, aku tak tahu baca. Memang kita tahu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni memang digelar dengan aneh. Dia tak tahu baca, tak tahu. Tapi bagaimana kafir Quraisy pun pelik bagaimana Nabi ni boleh dilantik sebagai Nabi. Sedangkan membaca pun Nabi tak tahu. Okey. Lalu Jibril memeluk baginda. Jibril peluk Nabi kita ni peluk. Jibril peluk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril peluk Nabi cakap, aku tak tahu baca. Ya Jibril, aku tak tahu baca. Nabi peluk juga dengan Jibril peluk, Jibril lepas, Jibril peluk, Jibril lepas. Maknanya Jibril cuba untuk ajar Nabi juga untuk terus membaca wahyu yang pertama. Okay. Jibril mengajarkan Nabi sekali lagi perkataan Iqra. Tadi Jibril dah ajar pertama kalinya, tetapi ni kali kedua Jibril ajar kepada Nabi perkataan Iqra. Baginda tetap menjawab, aku tak tahu baca. Memang betul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni memang tak tahu baca. Jadi Jibril cuba untuk ajar juga untuk Nabi baca perkataan Iqra tadi. Sehinggalah pelukan ketiga. Malaikat Jibril melafazkan firman Allah, iaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Okey, Jibril pun bacalah firman Allah Subhanahu wa taala tadi, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jadi, insya-Allah kita boleh sama-sama baca. Boleh ikut Ustaz Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram.
Okey, maksudnya bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Baca dengan nama Muhammad, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Dia menciptakan daripada segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu Maha Pemurah yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ini maksud ayat yang dibaca oleh Jibril. Itu wahyu yang pertama dalam peristiwa berlantikan Nabi sebagai Rasul. Okey, seterusnya bagaimana pula dengan perwatakan ataupun sikap Nabi selepas daripada berjumpa dengan Jibril. Okey, Nabi pulang ke rumah, Nabi Muhammad SAW terus pulang ke rumah dalam keadaan ketakutan. Nabi takut pulang ke rumah dalam keadaan yang menggigil. Ada riwayat yang ceritakan dalam keadaan Nabi ni menggigil, pulang ke rumah dalam keadaan takut. Dan segera meminta, dia nak minta siapa? Isterinya. Siapa isterinya? Khadijah. 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 Okey. Setelah perasaan Nabi hilang, perasaan maknanya selepas daripada perasaan yang ketakutan Nabi tadi hilang, Nabi berjumpa Khadijah dan menyatakan peristiwa sebenar yang berlaku tadi. Yang Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Jibril, malaikat. Mana dia ceritakan sifat-sifat malaikat tadi dalam keadaan takut. Memang kita takut sebab kita tak pernah jumpa. Contoh kita tak pernah jumpa benda tu. Jadi kita jumpa, memang kita akan rasa takut sangat dengan bersayap, dengan besar. Kita akan rasa takut sangat Jibril ni. Tetapi dalam ketakutan tu, Jibril adalah seorang malaikat yang dikirim oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi selamat, tak ada masalah. Nabi diajarkan wahyu dan tak tahu lagi kenapa peristiwa itu berlaku, tak tahu lagi. Ni kita tengok pula apa yang jadi selepas ni. Kepada Nabi cerita kepada isterinya. Okey. Jadi isterinya pun buat satu tindakan, cadangkan kepada Nabi. Ni Khadijah. Setelah lalu Khadijah membawa baginda berjumpa dengan sepupu. Siapa sepupu Khadijah ni? Warqah bin Naufal. Warqah bin Naufal. Okey, Warqah bin Naufal ni tercatat dalam sejarah pelantikan Nabi sebagai Rasul. Sebab Khadijah, isteri Nabi yang tercinta ni, bawa Nabi berjumpa dengan Warqah bin Naufal untuk merujuk sebab apa? Nak tahu berkenaan dengan apa? Sebelum kita tahu apa yang dimaklumkan oleh Warqah tu, kita kena tahu siapa Warqah ni. Warqah bin Naufal ni merupakan seorang pengganut agama Nasrani yang berpengetahuan mendalam tentang tanda-tanda kemunculan seorang Nabi. Okey. Warqah pun dengarlah cerita daripada Nabi tadi. Warqah dengar cerita daripada Nabi, cerita daripada Khadijah. Warqah menyatakan ataupun Warqah menyifatkan, dia sifatkan benda tu sebagai peristiwa baginda akan dilantik menjadi baginda Nabi Muhammad SAW ni akan dilantik menjadi Rasul kepada
seluruh umat manusia. Okey, maka terjadilah peristiwa ni warqah pesan kepada Nabi selepas tu. Ini tak dinyatakan. Warqah pesan kepada Nabi untuk jaga diri baik-baik sebab kemungkinan orang lain pun akan tahu. Dengan peristiwa pelantikan Nabi ni, orang akan cari Nabi. Disebabkan itulah lepas tu kita akan belajar dakwah Nabi. Nabi berdakwah secara rahsia dulu. Sebab sekiranya Nabi berdakwah secara besar-besaran pada permulaan dakwah ni, kemungkinan dakwah Nabi itu tidak akan sampai kepada kita. Sebab masa tu golongan Islam ni hanya sedikit. Okey, yang memeluk Islam yang pertama siapa? Sikit seorang peluk Islam kan. Ni di kalangan pemuda siapa? Di kalangan orang tua siapa? Di kalangan wanita siapa? Seorang-seorang peluk Islam. Jadi masa tu Islam dalam keadaan yang sedikit orang, tak ramai. Sekiranya kafir Mekah ni tahu akan ajaran Nabi yang baru ni, kemungkinan ajaran Islam ni tak akan tersebar luas kepada umat manusia. Jadi ada impak positif di situ. Maknanya peristiwa yang berlaku ni ada hubung kait. Maknanya kenapa berlaku begini? Disebabkan begini. Okey, jadi dakwah tu kita akan teruskan cerita pasal dakwah ni selepas ni. Mungkin kelas minggu depan ke kita akan cerita berkenaan dakwah Nabi secara sirriyah ataupun dakwah Nabi secara rahsia. Kita akan cerita. Okey, untuk di hari ini kita cerita tentang pelantikan Nabi sebagai Rasul. Jadi mula-mula kena ingat Nabi dilantik pada umur berapa? 40 tahun. Nabi beruzlah ataupun mengasihi di gua Hira yang terletak di Jabal Nur. Okey. Nabi sebab apa Nabi mengasingkan diri? Sebab tak selesa dengan kaum musyrikin Mekah ni menyembah berhala kan. Jadi kena ingat peristiwa-peristiwa tu, peristiwa pelantikan Nabi. InsyaAllah selepas ni saya akan sediakan sedikit latihan. Korang boleh buat. Boleh rujuk kembali video. Ini dalam YouTube. Saya akan masukkan dalam YouTube. Okey. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, Ustaz. Saya ada soalan, Ustaz. Apa Adman? Masuk YouTube. Kalau dia cerita Nabi. Masa Ustaz kita dah habis masa dah. Okey, sekadar itu saja untuk kita hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat, semangat.